Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti mana yang kita ketahui bersama bahawasanya agama Islam ini adalah merupakan agama yang sempurna. Ia begitu sempurna sehingga kan ia cover berbagai aspek daripada kehidupan seorang manusia itu. Baik dari segi bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungannya dengan dirinya sendiri, bagaimana hubungannya dengan kedua ibu bapanya, dengan adik-beradiknya, dengan kaum kerabatnya, dan salah satu hubungan yang tak kalah penting iaitu hubungan sosial. Jadi Islam menitik beratkan akan muamalah. Bagaimanakah muamalah seseorang terhadap seseorang yang lain. Jadi dari sisi sosial itu sendiri Islam menitik beratkan juga. Jadi kita pernah bawakan sebuah hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin al-As. An Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jaysh dhat salasil fa ataituhu fa qultu lahu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilaik قال عائشة. قلت ثم من؟ قال لا قلت من الرجال. قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. Dari Amr bin al-As radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengantarnya ke sebuah pasukan untuk pergi berperang. Kemudian datanglah Amr bin al-As kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling dicintai oleh kamu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amr bin al-As melanjutkan dengan berkata, minar rijal, daripada kaum lelaki. Qala abuha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Amr bin al-As berkata, qultu thumma man? Qala Umar. Dikatakan oleh Amr bin al-As, kemudian siapa wahai Rasulullah? Umar bin Khattab. Fa'adda rijala, kemudian dia menyebutkan akan beberapa lagi nama-nama yang sampaikan Amr bin al-As minta Rasul berhenti dan cukup daripada menyebutkan akan nama-nama tersebut. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bila mana kita memerhatikan dan meneliti bersama akan hadis ini, ada beberapa soalan yang ingin untuk kita tanyakan pada diri kita, iaitu kenapakah Amr bin al-As radhiyallahu an bertanyakan akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang dicintai oleh kamu wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak lain dan tidak bukan bila mana seseorang itu bertanyakan kepada seseorang lain, siapa yang awak paling cinta, agak-agak sebenarnya dia nak Rasul jawab siapa. Agak-agak kita lah. Amr bin al-As bila mana bertanya, agak-agak kita lah, dia nak siapa sebenarnya Rasul sebut? Dia sendiri. Syekh kita jawab, dia nak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kamu wahai Amr bin al-As. Itu yang dia nak. Maka dari itu dia tanya. Kemudian soalan yang kedua adalah, kenapa Amr bin al-As
boleh sampai nak tertanya akan soalan tersebut. Ini soalan yang kedua. Kenapa sampai Amr bin Al-As nak tanya? Nak tahu siapa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana muamalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, interactionnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bermuamalah, menyikapi akan orang lain, akan setiap satu daripada sahabat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau bermuamalah, berinteraksi dengan seseorang sahabat kecuali sahabat tersebut merasakan bahwasanya dialah yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap satu sahabat yang datang kepada Rasul, Rasul berinteraksi dengan dia sedemikian rupa muamalahnya Rasul, sedemikian rupa interaksinya Rasul, sehingga kan setiap satu daripada mereka merasakan akulah yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lain Rasul tak sayang, aku seorang dia Rasul sayang. Satu-satu sahabat datang tu, semua merasakan dialah yang paling dicintai. Jadi dia tertanya-tanya soal runsing, terus tertanya-tanya dalam benaknya, ya kan, betul ke dalam hati ni aku merasa, kalau orang Indonesianya dia kata GR itu gedek rasa. Istilahnya gedek rasa itulah bila mana seseorang itu merasakan bahwasanya dia itu percaya diri banget, bahwasanya orang lain percaya sama dia, senang sama dia, suka sama dia. Nah kan dah jadi Ustaz Saifuddin pula nanti. Nah jadi dia merasa GR, gedek rasa. Dia merasa dialah yang paling disayangi. Jadi dia tanya. Tapi bila mana Rasulullah sebut Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia tanya dari lelaki, ya Rasulullah. Rasulullah sebut pula bapaknya, iaitu Abu Bakar. Kemudian tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi sebut Umar. Nabi sebut nama dia tak sebut lagi. In the end sampai dia cakap khalas, yakni cukup. Tapi deep inside his heart, dia tahu bahawasanya Rasulullah mencintai. Tapi afdaliyahnya, afdalnya siapa ke atas siapa, itu berbeza antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Jadi ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang. Jadi bagaimana untuk kita nak implement akan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Bagaimana bila mana kita jumpa Cik Zain merasakan Ana ni tak ada siapalah kan, tapi saja je nak buat Cik Zain tu merasakan saya ni lah yang paling sayang Cik Zain, orang lain tak sayang. Bila mana saya jumpa Ustaz Yusuf, beliau merasakan Ana paling sayang beliau je, orang lain Ana tak sayang. Bagaimana bila mana kita bertemu dengan Ustaz Syed Syahid, teman kita, bagaimana dia merasakan bahawasanya saya suka dia je, kawan lain semua saya tak pernah kontak pun rasanya. Bagaimana? Jadi sayangnya kita, cintanya kita, interaksinya kita kepada setiap seorang daripada orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti mana yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah baru pembuka daripada topik kita pada hari ini. Bagaimana untuk kita dapat nak merealisasikan perkara tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslimi sit. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah wa idza 'atisa fahamidallaha fashammit wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatbah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang satu lagi ada berapa? Sittun, iaitu ada 6 perkara. Jadi kita balik hari ini, kita nak hafal 6 perkara ini, dan bagaimana untuk kita nak implement akan 6 perkara ini kepada orang lain agar supaya orang lain suka untuk nak implement 6 perkara ini kepada kita juga besoknya. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jikalau kamu bertemu dengannya, bertatap muka dengannya, bertembung, maka bersapalah dengan memberi salam kepadanya. Itu yang pertama disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita memberikan salam,
sebenarnya dia ada secret yang sangat banyak di sebalik daripada salam ni. Ada banyak sekali. Di antaranya bahawasanya dari makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peace atau kesejahteraan ke atasmu dan rahmat Allah dan barakahnya. Jadi Assalamualaikum, kesejahteraan ke atasmu. Doa apa yang lebih baik daripada itu? Kita ada tak setiap waktu kita nak doakan setiap orang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi bila mana kita Assalamualaikum je, kita dah doakan orang. Rest assured, the moment kita beri salam, kita dah doakan orang, mendoakan kesejahteraan baginya dan rahmat Allah dan kasih sayangnya dan barakahnya Allah ke atasnya. Yang lebih best lagi, bukan hanya kita mendoakan orang itu kemudian mendoakan kita kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ke atasmu. Itu rahsia yang pertama. Rahsia yang kedua, bila mana kita, jadi pertama ia adalah merupakan doa. Okey? Sama-sama kita ingat, balik kita ajar anak isteri kita. Yang isteri-isteri suami tak datang, ajar suami dan anak-anak. Pertama, ia adalah merupakan doa. Kedua, Assalamualaikum adalah merupakan zikir. Ia adalah merupakan zikir. Kita ingat tak Asmaul Husna? Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Assalam itu adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita memberi salam, secara tidak langsung kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, assalam itu mengeratkan kasih sayang di antara sesama muslim. Jadi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin bashush. Janganlah kamu menyepelekan, kalau orang Indonesia katanya, itu mengambil ringan daripada apa-apa bentuk amal kebaikan, walaupun untuk kamu bertemu dengan saudara kamu dalam keadaan muka yang senyum. Kita bukan hanya senyum, kita pluskan dengan memberi salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salama bainakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam syurga kecuali setelah kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan sempurna iman seseorang daripada kalian kecuali setelah mana kalian itu saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Kemudian Rasul bagi kita tips, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hendakkah oleh kalian aku beritahukan suatu perkara yang jikalau kalian mengamalkan akan perkara ini, maka kalian akan saling cinta mencintai. Afshus salama bainakum. Sampaikanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau sekiranya seseorang itu ada pergaduhan, perbalahan, ada sengketa di antara sesama muslim, di antara sesama saudara, rest assured, yakinilah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jikalau awak buat, awak akan saling cinta mencintai. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je. Walaupun orang itu kita ada sengketa dengan dia, insya-Allah janji Allah dan Rasul tidak akan terrealisasikan sama sekali. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Ikhwani a'azzani Allahu iyyakum. Jadi apakah hukum daripada memberi salam itu sendiri? Ini masih dalam hak pertama. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawasanya memberi salam hukumnya adalah sunnah. Adapun menjawabnya adalah wajib. Wajib, wajib. Memberi salam hukumnya adalah sunnah, menjawabnya adalah
wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kamu diberikan dengan sebuah tahiyyah, sebuah ucapan salam, sebuah ungkapan, maka fahayyu bi ahsana minha, maka kamu jawablah akan salam tersebut, akan ucapan tersebut dengan yang lebih baik darinya, au rudduha, atau setidaknya jawablah dengan yang sama rupanya. Dalam arti kata, kalau seorang sahabat kita mengatakan kepada kita Assalamualaikum, sebaik-baiknya kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Itu je dah paling baik. Dia cakap dengan kita Assalamualaikum warahmatullah, kita cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia beri kita Assalamualaikum je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita reply, itu lagi baik dan sebaik-baiknya. Kalau dia beri kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh tak kita jawab Assalamualaikum? Waalaikumsalam? Tak boleh. Kita kena jawab at least sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Jadi menjawab itu adalah wajibun. Jadi bagaimana bila ada seseorang sahaja dalam keadaan itu yang diberikan salam kepadanya, maka hukumnya adalah fardu ain. Orang itu wajib untuk menjawab salam. Tapi bila mana disebarkan salam tersebut kepada jemaah yang ramai, maka hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah adalah bila ada seseorang atau sebahagian yang telah menjawab salam tersebut, maka gugurlah daripada yang lain. Tapi selanjutnya, sekiranya tidak ada yang jawab sama sekali, maka semuanya berdosa. Sekiranya tidak ada satu pun yang menjawab, maka semua adalah berdosa. Ikhwani a'azzani Allahu ayyakum, tentang adab atau tata cara bila mana kita memberi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan juga di dalam hadis lain. Nak beri salam pun ada adabnya. Nak beri salam pun ada tata caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyusallim as-saghiru 'ala al-kabir wal-rakibu 'ala al-mashi wal-mashi 'ala al-qa'id wal-qalilu 'ala al-kathir. Untuk memberi salam yang kecil kepada yang besar. Ini yang pertama, iaitu yang kecil memberi salam kepada yang besar. Jadi jangan, karena ini adalah merupakan rasa hormat kita kepada orang yang lebih besar daripada kita. Okey, ini adalah yang pertama. Yang kedua, wal mashi 'alal qa'id. Orang yang sedang berjalan terhadap orang yang sedang duduk. Jadi bayangkan Rasul ajar untuk kita beri salam orang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang duduk. Apa sahaja rahsia sebalik daripada itu? Apa hikmahnya? Iaitu yang berjalan itu yang kena beri salam kepada yang duduk. Di mana bila mana antum semua sedang duduk sekarang, tiba-tiba ana datang nak jalan, atau bila mana kita duduk dan dari kejauhan kelihatan seseorang yang sedang mendatangi ke arah kita, sebagai human sense, nature of human being, kita merasa takut orang itu tertendang kita, takut orang itu terlanggar kita, takut orang itu tersenggol kita, pakai lutut terlanggar atau apa. Jadi bila mana Rasul mengajarkan orang yang sedang berjalan itu memberi salam kepada yang duduk, bayangkan senario bila mana seseorang sedang berjalan kepada arah kita yang sedang duduk, dia bercakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang rasa takut dia, hilang rasa gundah gulanah dia, risaunya dia tadi, orang ni nanti nak tertendang aku, dah hilang. Karena dia mendoakan keamanan ke atasmu, wahai saudaraku. Itu akan hilang. Selanjutnya, wal ar-rakibu 'alal mashi. Ini yang kedua, di mana orang yang sedang menunggangi kenderaan untuk memberi salam kepada orang yang sedang berjalan kaki. Yang menunggang memberi salam kepada pejalan kaki. Jadi jangan terbalik.
Nah, orang yang dah dalam kenderaan ini, kenapa dia memberi salam kepada pejalan kaki? Katanya adalah supaya dia merasakan tawaduk di dalam hatinya. Dia dianugerahi dengan kenderaan, baik berupa motor atau basikal atau hoverboard atau skateboard atau kereta atau apa sahaja, dia memberi salam kepada pejalan kaki. Jadi dia merasa akan tawaduk di dalam hatinya. Maka pejalan kaki kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat adalah untuk yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Jadi kalau sedang mana berjalan 3 orang berpapasan, istilahnya kalau orang Indonesia katanya, 3 orang lagi berjalan, yang lagi berjalan ke arahnya juga itu ada 5 orang atau 7 orang atau 10 orang, atau yang penting pokoknya itu lebih daripada jumlah orang yang sedang berjalan itu. Jadi orang yang sedang datang itu lebih banyak, lebih ramai. Yang kecil atau yang sedikit memberi salam kepada yang ramai, karena hak mereka lebih besar daripada hak yang sedikit. Itu dia. Jadi Rasul ajar yang kecil beri salam kepada yang besar, penunggang atau pengemudi kepada pejalan kaki kepada yang sedang duduk, kemudian yang sedikit kepada yang banyak. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, dikatakan bahawasanya para sahabat ridwanullahi alaihim, karena sangat dahsyatnya mereka dalam mempraktiskan salam ni, dikatakan bahawasanya tidaklah ketika mana berjalan 2 orang di antara mereka, lantas mereka terpisahkan oleh sebatang pohon misalnya, atau dalam kes kita hari ini sebuah lampu tiang listrik, lampu elektrik, lamppost, tidaklah terpisahkan oleh sebuah pohon atau lampu elektrik bagi kita hari ini, kecuali kemudian mereka memberi salam. Jalan-jalan, ada pokok, terpisah sekejap je, within split seconds, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beri salam lagi. Pasal apa? Doa, zikir, doakan kesejahteraan. Pasal nak banyakkan berupa pahala tadi, nak memperbanyakkan pahala. Jadi mereka praktiskan. Dan ada satu lagi perkara yang saya nak kiaskan, iaitu doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa ketika mana kita menaiki kenderaan. Kenderaan apa yang paling banyak di dalam kehidupan kita naik? Siapa boleh jawab? Ada satu kenderaan itulah paling banyaknya kenderaan kita sebagai Singaporean di dunia ni, di Singapore, Muslim di Singapore ni, menggunakan kenderaan ini. Dan rasanya less likely ada orang yang praktis doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa agak-agak dok? Perkara apa? Ketika mana apa? Apa? Naik dan turun lift. Bukankah bila mana kita naik lift, ia adalah merupakan kenderaan yang membawa kita dari lantai 1 ke lantai 10, yang kemudian membawa kita turun dari lantai 10 turun ke lantai 1. Ada orang baca tak subhanallazi sakhkhara lana hadza? Means of transportation. Jadi itu dia, bagaimana untuk kita pelbagaikan, bagaimana untuk nak kita perbanyakkan daripada zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak every time. Dan tentunya kita naik bas, naik MRT itu dah common. Naik bas ni biasanya orang sebut, naik kenderaan nak gerak sebut, tapi naik MRT jarang juga ada yang sebut. Ana tak tahu kenapa. Ramai yang mengaku bila mana naik MRT macam terlupa. Agaknya pasal dia merasa aman. Itu dia anak Adam. Bila kita naik bas, kita lebih risau akan keselamatan kita. Secara insani kita risau bila mana kita naik bas, takut aksiden, takut terlanggar, takut apa semua. Tapi bila mana naik MRT, ramai orang lebih merasa aman. Dan itulah anak Adam, bila mana dia merasa aman, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia dalam keadaan gundah gulana, bila nak naik kapal terbang baru nak doa.
Bila nak pergi KL baru nak doa. Pergi kerja 10 minit tak doa. Nak pergi KL baru nak doa. Bila mana dia tengah risau, dia tengah takut, barulah dia ingat Allah. Jadi ini adalah satu masalah yang perlu untuk kita rectify, iaitu bagaimanakah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum. Hak yang kedua. This is very interesting. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau dia mengajak kamu kepada undangan, maka hadirilah ia. Untuk undangan-undangan yang berupa ajak makan di rumah, ia adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada satu undangan ni wajib. Ia adalah walimah, iaitu menjawab undangan jemputan kahwin orang. Hukumnya adalah wajib bila mana diajak untuk menghadiri akan jemputan tersebut. Jadi ini ada details ni kita nak sentuh tentang masalah menjawab undangan makanan. Okey? Yang pertama, soalan yang ingin kita share bersama, ada satu masalah yang ingin kita share dulu sebelum mana kita sentuh tentang masalah makan-memakan ni. Saya nak tanya dulu, bila mana kita menghadiri walimah, ramai daripada kalangan kaum muslimin yang mereka itu tidak melakukan apa yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi melakukan apa yang tak disuruh pula. Perkara yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendoakan bagi kedua mempelai, mendoakan bagi pengantin. Kalau kawan kita doakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Okey, ini adalah sangat sedikit praktis ini. Padahal itu yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghadiri walimah untuk mengucapkan tahniah dan mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Yang disuruh kita tak buat, yang tak disuruh pula kita buat. Apa tu agak-agak? Apa tu agak-agak yang berada di adat Melayu? Satu perkara yang the normal kita tak nak sentuh, berenjis ke apa ni semua, itu semua dah tahu. Ada satu benda tak disuruh tapi kita buat. Bagi duit. Bagi duit tak disuruh. Ada banyak perkara tertakluk di dalam masalah bagi duit. Pertama, orang yang bagi duit dan tak doakan, dia dah salah. Yang disuruh adalah doa, bukan bagi duit. Kedua, bila kita di Arab, saya pernah di Madinah menghadiri beberapa majlis walimah. Kita ingatkan, pasal kita first time nak pergi ni walimah, jadi tanyalah kepada syekh tu, syekh, ni jemputan ni macam mana kita nak pergi? Kita kena bawa hadiah ke? Kita kena bagi duit berapa kalau nak bagi, the normal rate-nya, supaya kita tak malukan diri sendiri atau memalukan pihak pengantin. Atau dia cakap bagi duit. Bagi duit. Kita kan kalau jemputan selalu kita bagi duit. Dia cakap haram alaik, aib ya akhi. Dia cakap, orang Arab ni, ana jemput enta datang makan walimah ana nak hidang enta makan, enta nak bagi ana duit. Aib. Dia cakap aib. Ana miskin sangat, buat apa ana jemput enta, hidang enta kambing, nasi mandi, Bukhari semua, lepas tu mengharapkan enta bagi duit kat ana. Aib. Dia cakap bagi duit dekat jemputan orang Arab.
Jadi kalau kita menghadiri jemputan orang Arab, jangan ever siapkan envelope. Kalau kita siapkan envelope, berarti kita telah menghina pengantin tu dan bapa pengantin tu. Arab, mereka maksudnya bukan untuk bermegah, tak. The idea of ada walimah, jemput orang datang untuk makan, dan dengan tidak mengharapkan orang bagi duit. This is very important. Kalau salam, orang nak bagi duit, alhamdulillah. Dan kalau orang tak bagi duit, janganlah, tokoknya adik ni. Yang tengok yang baju kuning tu kan, dia datang dah ambil berkat je. Dia dah makan semua, dah ambil berkat, dia jalan. Kosong. Mengharap. Ini satu penyakit yang perlu untuk kita introspek. Pasal ia adalah salah. Rasul SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyat." Bila mana Rasul mendapati di bajunya ada kekuningan, wewangian, menyatakan, menunjukkan bahawasanya dia baru sahaja bernikah. Nabi bertanya, apa yang kamu jadikan mahar? Dia cakap, sebiji korma dari emas, waznu nawati min zahab, iaitu emas dia sebesar biji korma. Kita biasa makan Ramadan ajwa tu, dalam dia tu kan biji tamar, bukan sebesar tamar, biji dia. Jadi itu pun kira berapa gram juga tu. Itu mahar dia. Okey, itu yang dia cakap. Okey, fine. Nabi cakap kepada dia, aulim walau bisyat. Berwalimahlah kamu walaupun dengan seekor kambing. Wajib untuk berwalimah, untuk iklankan, to announce the nikah. Mengiklankan. Biar tak jadi fitnah. Itu tujuan daripada nikah. Jangan nikah sembunyi-sembunyi. Bukan sebahagian dari Islam sembunyi-sembunyi. Pasal kalau entah nikah sembunyi-sembunyi, sahabat entah nampak entah berpimpin tangan dengan wanita, tidak diketahui olehnya bahawasanya itu adalah isterinya, jadi fitnah. Maka wajib untuk mengiklankan nikah. Jadi intinya yang saya nak sentuh tadi, jangan mengharapkan duit. Dalam mengharapkan duit, kemudian bergaduh yang bapa pengantin dengan pengantin. Abah dah keluarkan duit banyak untuk kau punya majlis, nak kena ada share. Saya yang pengantin, abah nak abah kahwin lah. Gaduh. Kan? Siapa yang dapat duit tu? Padahal duit tu tak disuruh pun oleh syarak. Yang disuruh apa tadi? Doa. Siapa buat doa? Siapa beri doa? Yang Rasul suruh? Sikit. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang doa yang wajib. Bukan bagi duit. Bagi duit tak wajib. Dan bagi pihak majlis yang menganjurkan, salah untuk mengharap. Salah. Orang bagi alhamdulillah, berharap tak boleh. Okey, ini adalah satu masalah penting yang pasal kadang jadi gaduh. Bapa dengan anak wanitanya baik, bapa dengan anak perempuan lelakinya baik, siapa yang dapat duit salam istilahnya. So sebenarnya benda tu tak wujud pun asalnya, sampai kan nak jadi sampai bergaduh tu. Okey, ni mungkin satu hari kita kena discuss untuk bab fikih munakahat pula. Fikih tentang bab nikah. Ustaz Taqiyuddin senyum Nah, jadi ikhwani azani Allahu wa iyyakum, itu satu poin yang ana nak sebut yang sangat penting. Sekarang ni kita katakan bahawasanya menjawab undangan seseorang itu hukumnya adalah wajib untuk kita pergi. Apalagi walimah, wajib. Kalau dia jemput yang lain, itu masih sunnah muakkadah, sangat. Dia jemput akikah, dia jemput apa tu istilahnya, ada buat dalam arti kata nak beri orang makan, dia ada kelebihan, dia saja nak panggil untuk nak beri, dia dapat bonus, atau dia jumpa harta karun atau apa saja dia nak beri orang makan. Maka untuk menjawab seruan itu dipersilakan. Nah, kalau yang wajib tadi walimah, kalau misalnya kita tak boleh hadir, kita harus beruzur, harus minta uzur. Maaf, saya tak dapat hadir dikarenakan oleh itu, ini. Kerana saya kerja begitu dan begini. Harus minta izin dan uzur, bukan diam gitu je. Macam yang hari ni ada apa?
Oh sebenarnya ada jemputan. Oh tapi kerja lah sampai pukul 8 macam mana? Adalah biarlah, bukannya kenal sangat mana pun. Tak ada. Kena uzur. Bila mana dia dah jemput kita, harus minta uzur. Maaf tak dapat hadir, bukan tak ada bayang macam gitu je. Tak ada khabar, tak ada bayang. Pasal apa? Kita tak pernah tahu bahawasanya saudara kita tadi boleh saja dia mengharapkan kedatangan kita. Dia tertunggu-tunggu kedatangan kita. Manalah Brother Zainal, Ana jemput tapi tak datang-datang. Tapi kalau kita dah minta izin dulu, okey, dia dah tahu. Hatinya pun terang dan tenang. Oh, orang ni rupanya dia ada urusan yang sangat mustahak, tak dapat untuk menyempatkan diri datang kepada majlis dia. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang wajib untuk datang. Rasul bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Wa man lam yujib faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak menjawab akan undangan jemputan kahwin, maka sungguh dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Maksiat, dosa. Maksudnya dosa. Bukan hanya tak ada apa-apa, dosa kalau tak datang jemputan kahwin. Nah, sekarang timbul soalan kita yang selanjutnya. Kalau bila mana orang tu jemput kita, datang makan di rumah atau jemputan kahwin atau apa, yang wajib apanya? Yang wajib apanya? Yang wajib adalah hadirnya. Yang wajib adalah hadirnya. Makannya wajib ke tak? Ada perincian. Okey. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah sebut dalam Syarh Riyadhus Salihin, yang pertama, sekiranya seseorang itu dia dalam keadaan yang tidak puasa, maka dia hadir, itu dah wajib. Fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin, Rasul bersabda, fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Jikalau dia hendak maka makanlah, kalau dia tak nak maka tinggalkan. Wajib adalah hadirnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang kalau tak berpuasa, silakan nak makan, silakan, tak nak makan pun tak apa. Yang kedua, jikalau seseorang itu sedang berpuasa, yang mana puasa itu adalah puasa wajib, seperti puasa Ramadan, seperti puasa qada, seperti puasa ada nazar, atau dia puasa kafarah. 4 ni yang wajib: Ramadan, qada, nazar dan kafarah. Maka dia tidak boleh untuk membatalkan puasanya. Itu tak boleh. Hadirnya wajib, hadir, tapi tak boleh batalkan puasa, kecuali atas uzur-uzur syar'i pula, atas sebab-sebab yang syar'i pula, iaitu yang seperti mana kita ketahui bersama, puasa yang wajib, orang kalau musafir atau dia itu dalam keadaan sakit, boleh untuk batalkan puasa. Itu je. Ini yang kedua. Puasa wajib tak boleh batalkan. Yang ketiga, sekiranya dia sedang berpuasa sunnah, maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana dia itu terpulang kepada dia. Dia nak melanjutkan puasanya boleh, nak batalkan puasanya pun boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-saimul mutatawwi' amiru nafsih, in syaa'a sham wa in syaa'a aftar." Dalam hadis Rasul menyebutkan orang yang sedang berpuasa sunnah, dia itu adalah berkuasa atas dirinya sendiri. Jikalau dia hendak, maka dia puasa. Jikalau dia hendak juga, maka dia buka. Maksudnya, ni dalam hadis yang lebih umum, bukan kata dalam menjawab undangan. Hadis yang lebih umum. Orang yang sedang berpuasa sunnah, dia adalah
berkuasa atas dirinya sendiri. Dia nak puasa, dia boleh puasa. Dia nak batalkan, dia boleh batalkan, walaupun tanpa bersebab. Dia dah puasa sunnah, tiba-tiba feel like nak makan, saja je nak makan, tak perlu orang ajak ke apa ke. Macam rasa macam tak jadi nak puasa dah, nak makan, nak minum, batalkan, tak ada masalah. Itu puasa sunnah. Rasul bersabda, as-saimul mutatawwi' amiru nafsih, iaitu dia itu adalah merupakan penentu bagi dirinya. Jikalau dia hendak maka dia berpuasa, dan jikalau dia hendak maka dia batalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jadi itu dia, ayuhal ahibba, bila mana diajak untuk menghadiri suatu undangan, maka yang wajib hadirnya. Sekali lagi, ada 3 keadaan. Jikalau dia sedang tidak makan, dia nak makan boleh, tak nak makan pun boleh, tak ada paksaan. Dia tak wajib makan. Tak wajib makan. Yang kedua, jikalau dia sedang berpuasa wajib, maka tak boleh untuk membatalkan sama sekali, kecuali atas alasan uzur syar'i. Yang ketiga, jikalau dia berpuasa sunnah, baik ada jemputan makan atau tak ada jemputan makan pun, memang dia boleh anytime nak puasa, anytime nak buka, tak kisah. Tak ada risau. No problem. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli. Wa in kana muftiran falyat'am." Barang siapa diajak untuk menghadiri sebuah undangan, maka jawablah undangan tersebut. Jikalau dia sedang berpuasa, maka doakanlah. Itu yang penting. Rasul cakap falyusalli. Falyusalli di sini bukan kata suruh solat dekat majlis dia. Dah tiba waktu kena solat zuhur, kena solat asar, tak. Falyusalli adalah doakan. Bahkan definisi daripada solat secara lafziah itu sendiri adalah ad-du'a, iaitu doa. Jadi falyusalli, maka doakanlah. Kemudian kalau dia fa in kana muftiran falyat'am, dan jikalau dia itu dalam keadaan tidak berpuasa, maka makanlah. Tak ada masalah. Dan dia diberi pilihan untuk nak makan ataupun tak nak makan. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi itu dia perkara penting yang kita nak sentuh. Pasalnya masyhur di kalangan orang Muhammadiyah bahawasanya kalau ada orang ajak makan, ni wajib ni, nak kena jawab ni. Kalau puasa pun kan, batalkan. Maksudnya, sekali lagi, yang wajib adalah menghadiri undangan orang tu. Kalau dia ajak makan, makan, jom jumpa kat belakang. Sekalipun jumpa kat belakang, dia datang, duduk bersama, hadiri makan-makannya kawannya tu, duduk. Itu je dah menjawab undangan dia. Dia nak makan, dia tak nak makan, balik pada dirinya. Jangan nak konon, dek ni lah, dek tu lah, suruh aku makan, suruh dek ni makan. Tak ada. Entah nak makan, fadhal. Tak ada pasal inilah. Ana sampai kadang terdengar sajalah gurauan, ini syaitan besar ni, suruh aku makan. Na'udzubillah. Okay? Jadi kita jangan panggil orang syaitan. Dia cakap jin besar ni, suruh makan misalnya. Jangan. Entah nak makan, at your own will. Entah tak nak makan, at your own will juga. Yang penting hadiri undangan dia bila mana dia ajak makan. Itu yang penting. Jangan salahkan orang lain. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika pula, bila mana beliau itu, ini perihal orang yang berpuasa tetapi tidak bersahur. Sah tak puasa dia? Orang yang berpuasa tapi tak sahur, sah tak? Sah sahaja. Di mana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, Rasul SAW pada suatu ketika bertanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang kita ada nak makan hari ini?" Aisyah menjawab, "Kita tak ada apa-apa nak makan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah pun menjawab, "Kalau gitu aku berpuasa hari ini. Kalau gitu aku berpuasa hari ini." Gitu je. Simple. Itu adalah puasa
sunnah tentunya. Puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, the moment nak start Ramadan je, kita memang dah tahu pun kita akan puasa selama sebulan panjangnya. Okey, jadi niahnya di situ sudah ada dengan sendirinya. Ikhwani a'azzani Allahu ayyakum. Kita sentuh satu sahaja lagi hak, iaitu kita coverkan 3 insya-Allah pada hari ini, dan 3 ni hutang lah. Insya-Allah bila mana berkesempatan kan, insya-Allah kita sambungkan dengan 3 hak tu lagi. Jadi ini adalah hak yang ketiga, iaitu wa idzastansahaka fansahhu. Perkara ini telah banyak kita sebut. Jadi kita hanya nak glimpse through sahaja kerana telah terlalu banyak sekali ceramah tentang perkara ini. Iaitu bila mana dia meminta nasihat daripada kamu, maka nasihatilah dia. Ini hak yang ketiga. Bila mana istansahaka, meminta nasihat daripada kamu, maka fansahhu, nasihatilah dia. Kalau dia tak minta nasihat dan kita nampak orang tu perlu nasihat, tu je kita dah kena nasihat. Apalagi bila mana dia minta nasihat daripada kita, maka wajib untuk kita memberi nasihat kepada dia. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila mana dia dilantik sebagai seorang khalifah, dia menangis. Menangis dan menangis. Ditanyakan, "Wahai Umar, kenapa kamu menangis wahai Umar?" Dia cakap, "Aku takut dan aku risau selepas ini tidak ada lagi orang yang ingin untuk menasihati aku." Setelah mana dia menjawat sebagai jawatan khalifah, menjabat sebagai mendapat jawatan khalifah tadi. Dia takut lepas tu tak ada orang akan menasihati dia, pasal segan atau takut. Like, siapa yang nasihat director, bos, presiden, atau prime minister, orang yang besar-besar, siapa yang berani nak nasihat? Biasanya orang adalah segan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia menangis pasal takut orang tak beri nasihat. Kita pula hari ni dah terbalik. Apa terbaliknya? Orang nasihat kita, kita marah. Orang nasihat kita, kita marah. Tak terima. Tak terima orang nasihat. Orang nasihat nak kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali dia itu mencintai bagi sahabatnya, bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Takkan, ingat sekali lagi, takkan sempurna. Bukan kata tak akan beriman sama sekali, tak akan sempurna iman seseorang kecuali setelah mana dia itu mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Orang itu ada kenderaan yang baik, dia suka bagi orang tu, dan dia suka kalau dia ada, walaupun dia tak ada, dia suka kalau dia ada. Dan dia cintai bagi sahabatnya yang ada kenderaan tu. Jangan pula dia tak ada, orang ni pun tak boleh ada. Jangan. Itu hasad dengki. Masalah orang Melayu, kata Dr. Horidin. PhD, penyakit hasad dengki. Jadi semua ada PhD. Jadi orang kita, masyarakat kita hari ini, bila mana diberi nasihat, marahlah pula. Umar bin Khattab nangis takut orang tak nasihat. Kita ni orang beri nasihat tu dah cukup baik. Ada tak, jujurlah kita kata, ada tak hari-hari orang datang kita bagi nasihat? Ada tak? Tak ada. Susah nak jumpa orang, seorang saudara Muslim yang dia itu risaukan bagi diri kita sebagaimana dia risau bagi diri dia. Dia nak yang terbaik bagi kita. Dan bila mana kita dapat nasihat tu, it's very precious sebenarnya. Sangat-sangat berharga. Pasal bukan hari-hari ada orang nak nasihat kita. Susah nak dapat orang yang nasihati kita. Sampaikan Rasul cakap, wa idzastansahaka, jikalau dia minta nasihat. Pasal apa? The lacking of orang yang nak beri nasihat tu lack. Yang ada is orang minta, barulah orang akan bagi. Orang tak minta, dia tak cakap. Jadi Nabi cakap, wa idzastansahaka fansahu, jikalau dia minta nasihat dari kepada kamu, maka nasihatilah dia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali mereka itu yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Kita pecahkan sedikit sahaja. Pertama, innal illal ladzina amanu, kecuali, jadi manusia ini semuanya di dalam kerugian. Insan, okey, insan secara umum di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman. Illal ladzina amanu. Beriman di sini, beriman itu rupanya dengan apa? Dua, iaitu dengan hati dan dengan lisan. Beriman dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Kalau beriman dengan hati tak diucapkan dengan lisan, tak cukup. Jadi macam siapa? Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Dia beriman dengan Nabi dalam hati, tapi dia tak ucapkan. Kemudian sebaliknya, ucap di lisan tetapi tidak beriman dengan hati. Ini dah jadi apa pula? Jadi munafik pula. Cakap je dekat bibir tapi hati tak beriman. Jadi yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, iaitu hati dan lisan. Wa amilus solihat, digabungkan dengan beramal soleh, iaitu dengan menggunakan physical approach pula. Jadi itu dia betapa sempurnanya akidah. Adanya iman dengan lisan dan iktikad, dan kemudian adanya beramal dengan physical approach. Wa amilus solihat. Dan tidak akan sempurna akidah seseorang kecuali dia ada ketiga-tiga aspek ni. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita baru habis solat jemaah tadi, iman tu rasa tengah syok, tengah dengar ceramah Ustaz Saifuddin contohnya bergema-gema, iman tu membuak-buak. Bila mana balik dekat rumah, dekat jalan atau tidur bangun pagi, istilahnya dah longgar. Nak pergi masjid pun dah berat. Next week punya kelas pun berat nak datang. Aduh, nak pergi ke tak? Last week dah pergi, last 2 week pun dah pergi juga, next week boleh pergi apa? Nari tak payahlah. Iman turun. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Apa dalil bukti iman itu bertambah dan berkurang? Kita bagi contoh yang paling mudah. Imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita mengatakan iman itu sama, tidak ada tambah kurangnya, saya nak tanya, rasa-rasa kita lah, iman kita ni sama tak dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tak sama. Tak sama. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Dan tak salah bila mana kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang orang-orang soleh, solat berjemaah, kita akan merasakan macam bateri ni recharge, iman kita recharge. Itu tak salah. Bukan, dia ada yang sampai bertanya kepada masyayikh, ya syekh, apakah ini riak? Dia risau. Dia cakap tak. Memang orang-orang itu bila mana dia bergabung dengan, duduk dengan majlis para orang soleh, iman dia itu akan naik. Tapi bila mana dia jauh daripada majlisnya orang-orang soleh, iman dia akan turun. Jadi no worries, itu bukan riak. Riak tu memang dia buat memang pasal nak tunjuk. Dah tahu, memang rasa dalam hatinya pasal dia nak tunjuk, walaupun dia cuba untuk menafikan. Okey. Jadi ikhwani azani Allahu wa iyyakum, ana suka untuk menyebutkan akan satu pepatah syair. Sebelum itu ada satu perkara, bila mana seseorang itu yang kita nampak dia itu datang kepada kita atau kita nampak dia, dan dia itu tidak meminta nasihat kepada kita, tetapi kita nampak pada dia tanda-tanda ada bahaya, tanda-tanda bahawasanya orang ini akan melakukan suatu kemungkaran atau kemaksiatan, maka kita harus menasihati dia. Walaupun dia tak minta kita, kita dah nampak akan ada tanda-tandanya, kita harus untuk mencegah orang tu. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur, yang semua sangat kenal akan hadis tersebut, bagaimana berzina itu adalah suatu perkara yang besar. Allah berfirman, la taqrabuz zina, janganlah kamu
mendekati zina. Allah tak cakap la taf'alu zina. Allah tak cakap janganlah kamu buat zina. Allah cakap la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Apa-apa perkara yang akan leads to zina, itu yang dilarang. Jadi the moment of apa-apalah, segala mukaddimah yang mungkin, walaupun tak sampai tahap zina, itu dah dilarang. Pasal Allah tak cakap jangan buat, Allah cakap jangan mendekati. Kemudian Rasul SAW mendapati akan seorang pemuda yang mendatangi beliau dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia ni seorang pemuda yang penuh dengan syahwat." Ini pelajaran bagi yang pemuda-pemuda kita dan bapa-bapa, bagaimana nak menasihati anak-anaknya atau kawan-kawannya atau saudara maranya atau siapa sahaja. Ikut cara Rasul SAW. Pemuda ni datang kepada Rasul, dia cakap apa? "Wahai Rasulullah, izinkanlah bagiku untuk melakukan zina." Dia minta izin tau. Dia bukan dia buat senyap-senyap. Dia cakap pada Rasul terus terang, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk melakukan zina." Bagaimana Rasul react? Ana tak tahulah, kalau bapak-bapak hari ini silap-silap pelempang terbang, melekat, kan? Berani kau cakap macam itu? Ana tak tahu, wallahu alam. Jangan kita macam tu. Rasulullah SAW ingat, dekat pertama sekali kita buka, kita cakap apa? How Rasul interact dengan setiap orang, as if orang tu akan merasa Rasul paling sayang dia je lah, tak ada sayang orang lain dah. Rasul jawab kepada pemuda tadi beginilah, "Apakah kamu rida bahwasanya ada orang berzina dengan ibu kamu? Apakah kamu rida jikalau ada orang yang berzina dengan anak kamu, anak gadis kamu?" Maka dia marah. Dia cakap, "Ya Rasulullah, tentu tidak. Pantang ibuku, anakku, misalnya besok aku ada anak, orang berzina dengan mereka, pantang." Rasul cakap, dan begitu jugalah akan orang-orang Muslim yang lain. Mereka mempunyai ibu dan mereka mempunyai anak gadis, yang mana jikalau kamu tidak reda bagi anak kamu sendiri dizinai oleh orang, bagaimana tergamaknya kamu untuk nak zina anak orang lain? Jadi mula dari hari itu, dan Rasul misalkan dengan misal-misal yang lain. Bagaimana jikalau makcik kamu belah ayah, makcik kamu belah ibu, saudara kamu, semualah. Jadi yang paling penting, inti poin yang paling penting, sukakah kamu jikalau ada orang berzina dengan ibumu dan anak gadismu? Rasul bertanya. Dia terus tak boleh jawab, cakap tentu tidak. Maka dari itu dia tersadar daripada nafsu syahwat yang bergelumang, hasutan syaitan yang ada. Jadi wallahi, apa yang kita buat hari ini, kesalahan-kesalahan kita, kalau kita tak taubat, minta maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala, taubat dan janji tak akan mengulangi, berazam untuk tak mengulangi. Kalau kita tak buat tu, ketahuilah besok dari anak kita akan berlaku perkara yang sama apa yang kita dah buat. Akan berlaku pada anak kita apa yang sama telah kita buat. Kita bawa anak dara orang ke hulu ke hilir ke apa semua, anak kita besok buat. Dan siapa yang kita nak salahkan kecuali diri kita sendiri? Maka sama-sama kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir sekali ana nak tutup dengan perkataan seorang syair yang sering ana bawakan, iaitu tentang perihal nasihat. Bagaimana seseorang itu jikalau meminta nasihat daripada kita, kemudian kita risau atau merasa berat, ana tak sesuai lah nak bagi nasihat pada entah, ana pun sendiri teruk misalnya. Salah tak boleh. Orang yang minum khamar harus cakap kepada orang lain, khamar ni haram. Orang yang menghidangkan arak harus mengatakan kepada orang yang dihidangkan kepadanya, arak ni adalah haram. Jadi orang yang buat kesalahan harus menasihati orang lain juga. Harus menasihati orang lain juga. Karena by the end of the day, semua orang bersalah. Semua orang berdosa. Betul tak?
Pepatah Arab ni, syair ni dia berkata, "Idza lam ya'iz fin nasi man huwa mudhnib, faman ya'izil 'asina ba'da Muhammad." Jikalau tidak memberi nasihat kepada orang lain, yang mana orang itu sendiri dia itu juga berdosa. Dalam arti kata, contohnya saya sendiri sekarang, Ustaz Saifuddin, kita orang muda cakap apa tahu sekarang? Cakap world, berbual world. As in, maksudnya nasihatnya macam nak rak, padahal sendiri berdosa. Tapi pepatah Arab tu kata, "Idza lam ya'iz fin nasi man huwa mudhnib, faman ya'izil 'asina ba'da Muhammad." Jikalau tidak memberi nasihat kepada orang lain yang mana sang pemberi nasihat itu dia sendiri berdosa, maka siapakah yang akan memberi nasihat setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada orang. Tak ada orang yang maksum. Nabi seorang je yang maksum, yang tidak berdosa. Dan sekiranya beliau melakukan kesalahan pun telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi kita jangan pernah, orang Indonesia cakap apa tahu? Jangan sungkan-sungkan. Jangan segan-segan untuk nak beri nasihat, walaupun kita sendiri teruk. Salah kalau orang minta kita nasihat tetapi kita tidak memberi nasihat kepadanya. Jadi itulah dia apa yang dapat kita cover untuk hari ini. Baru 3 hak sahaja, masih ada 3 hak lagi. Yang pertama kita cover bagaimana idza laqitahu fasallim alaih. Jikalau kamu bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya. Okey? Liman ta'rif wa man la ta'rif, kepada orang yang kamu kenal maupun dengan orang yang kamu tak kenal. Orang tak kenal pun bagi salam. As long as kita tahu orang tu orang Muslim, bagi salam pada dia. Niscaya akan ada timbul rasa cinta tadi. Dan kita doakan bagi dia, kita dapat pahala doa, kita dapat pahala berzikir. Orang tu jawab salam kita, kita dapat doa balik dari orang tu, dapat keamanan. Siapa tak nak? Orang jahil je tak nak. Okey? Yang pertama. Yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau dia menjemput kamu, mengundang kamu untuk makan dan sebagainya, maka jawablah undangan tersebut. Kerana tak ada orang yang nak besok bila dia tak jawab orang lain punya undangan, tak ada orang yang nak bila mana nanti dia undang orang tak datang. Betul tak? Kita, anak kita ni kan, the only child, satu-satunya anak gadis kita yang lepas ni kalau dah nikah kan selamat dah, Alhamdulillah. Jadi setiap ayah kalau anak wanita dia nak nikah, dia mesti rasa special tau. Anak lelaki biasa, anak lelaki tak ada apa, dia tak akan merasa kehilangan atau apa, tak ada. Pasal dia tahu tu anak dia, dia nak nikah pun tetap akan balik pada dia. Tapi anak wanita ni istilahnya diambil orang. Jadi special. Dia dah lah anak seorang wanita, special ni, that special moment. Jadi dia pun beria-ria. Jemputan buat sampai 1,500, buat dekat hotel, kad undangan, begitu cantik kan undangan, hantar kepada semua orang tu. In the end, yang datang sejemput je, segelintir je. Pasal apa? Rupanya selama ni orang jemput dia tak datang. Jadi kita tak nak, bila kita jemput orang tak datang, kita tak nak. Bagaimana kita nak elak? Orang jemput kita, kita pergi. Orang jemput kita, kita pergi. Okay, kita tak nak orang cakap nanti an eye for an eye. Entah tak datang anak punya majlis, anak pun tak nak datang entah punya majlis. Oh, Rasul cakap wajib okey lah. Yang besok kita pergi KL, musafir, ada uzur kan, pasal semata-mata nak balas dendam. Jadi kita tak nak bermusuh-musuh ni, tak nak. Orang jemput kita pergi. Sebagaimana kita nak orang datang majlis kita, kita datang majlis orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Jikalau dia meminta nasihat daripada kamu, maka berilah dia nasihat. Dan kita perlu ingatkan diri kita bagaimana we are lacking of nasihat. Manusia ni berjalan di atas muka bumi ni dengan sifat takabur, merasa sombong, merasa diri paling betul, merasa diri paling benar, orang lain semua salah. When was the last time, cuba kita recall balik, when was the last time kita minta nasihat daripada orang? When was it? Rasul ajar ni, wa idza stansahaka, dan jikalau dia minta nasihat daripadamu. Berarti Nabi indicating something. Bukan hanya sang pemberi nasihat, sang minta nasihat pun there's something behind it. Berarti Rasul ajar kita untuk minta nasihat. When was the last time kita minta nasihat?
Bilakah kali terakhir kita datang jumpa ibu kita? Mak, memanglah abang ke adik ke siapalah dia panggil dirinya, dah besar panjang macam ni, hidup pun dah 20-30 tahun. Okay, dulu masa kecil mak selalu tegur-tegur kan. Sekarang dah besar gini, abang sendiri pun dah mengajar sana sini, kononnya mak tak pernah tegur lagi. Dan tentunya Ana yakin cakap dengan mak dia, mesti ada kesalahan dekat mana. Apa yang mak nak tegur, silakan, tolong nasihati saya. Macam gitu. Jadi mak dia tak ternasihat dah sebenarnya. Anak dia ni Masya Allah ngajar sana sini misalnya, contohnya kan, takkan mak nak nasihat macam tak kena. Mak dia pun rasa macam humble jugalah. Tapi bila mana dia minta, ketahuilah insya-Allah ada. Sebenarnya mak dah lama dah perasan benda ni, tapi nak cakap tak tercakap ke, segan nak cakap ke atau apa ke, kan. Kamu ni selama ni mak perhatikan macam gini macam gitu. Kita dengar lah, tak ada telinga dengar nasihat. Itu mak kita. Kemudian datang jumpa ustaz kita yang memang kita kenal rapat dengan ustaz tu. Jumpa Ustaz Saifuddin, duduk dengan beliau, Ustaz, ausini, nasihati saya. Just duduk. Ustaz, nak cakap sikit boleh? Boleh, apa dia? Ambil kerusi. Ustaz, nasihati anak. Nak nasihati apa? Nasihati je. Ini yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wasiatkanlah kepadaku, nasihatilah aku. Maka Rasulullah akan cakap. Jadi benda ni sangat lacking, sangat kurang. Okey. Jadi dengan itu kita akan dapat merasakan tawaduk dan humble dan merendahkan diri kita, insya-Allah. Jadi itu yang dapat kita sampaikan, 3 hak pertama daripada hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain. Yang mana 3 hak yang akan kita sambungkan nanti, insya-Allah, adalah yang 3 lagi adalah jikalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka cakaplah yarhamukallah. Itu hak yang keempat. Yang kelima, jikalau dia sakit, maka ziarahilah dia. Kemudian yang keenam, jikalau dia meninggal, maka usunglah jenazahnya. Dan insya-Allah bila mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersua kembali nanti, maka insya-Allah sama-sama kita akan saling faedah memfaedahkan, saling manfaat memanfaatkan sesama kita, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini apa yang dapat untuk sama-sama kita share. Apa yang kebenaran dan ilmu itu hanyalah milik Allah semata, dan apa kesalahan dan jikalau ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, minta maaf, dan itu adalah daripada diri ana sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Apakah kita akan buka sesi soalan? Ana tunggu 3 second je. 3 2 alam. 6. Kalau ana tahu Kalau ana tahu. Salam antara jantina. Satu. Kedua, kalau majlis itu ada salah, dia bangsa kita majlis yang ada kemungkaran. Okay. Our brother asked a very good question. Okay. Beliau bertanya, beri salam dengan lain jantina. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menghadiri majlis jemputan yang ada kemungkaran di dalamnya. Yang pertama, memberi salam dengan selain jenis jantina, hukumnya adalah sangat harus jikalau itu adalah ibu kita, okey, dan adik-beradik kita, kakak kita, adik perempuan kita, isteri kita, anak wanita kita. Kita balik rumah, masuk rumah, takkan tak bagi salam kan? Bagi salam. Okey. Adapun bagi lain jantina yang bukan berupa mahram dengan kita, tentunya
InsyaAllah satu hari nanti kita boleh touch upon mahram juga. Mahram tentunya masuk makcik kita apa ni semua tak ada masalah. Tapi yang selain daripada mahram, yang jikalau ditakutkan akan timbulnya fitnah, maka jangan sama sekali. Jangan. Pasal memberi salam tu sendiri tak wajib. Jadi kita lihat di sini, kalau kita melakukan suatu yang haram dengan memberi salam, iaitu terfitnah, akan nanti spark off the conversation and then melirit. Jadi dah makan, belum makan ke apa ke semua gini, misalnya lain jantina bukan mahram, berarti dah membawa kita kepada perkara yang haram. Dan perkara yang haram tu lebih besar daripada perkara yang sunnah. Beri salam sunnah. Kecuali orang beri kita salam, kita wajib kena jawab. Dia kalau beri salam, kita wajib jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sensitif masalah ni. Nanti orang cakap strict pula, kan? Tapi ilmu tu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Bukan kita yang cakap, Allah yang cakap, Rasul yang cakap. Betul? Nah. Jadi kalau sekiranya ada pada suatu majlis itu berupa kemungkaran, kita wajib untuk hadiri majlis itu jikalau kita dapat untuk mengubahnya. Jikalau kita dapat untuk mengubahnya. Kalau kita tak dapat untuk mengubahnya, maka haram untuk kita menghadiri majlis tersebut. Kerana kita akan mendiamkan diri daripada kemungkaran yang berlaku. Mendiamkan diri dari kemungkaran yang berlaku. Apakah ada contoh? Ada. Bahkan dari sahabat sendiri. Ni yang best ni. Contoh terus dari sahabat. Bukan imam tu imam ni, syekh tu syekh ni. Dari sahabat. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mengundang Abu Ayyub Al-Ansari untuk datang ke rumahnya untuk makan di dalam rumahnya Ibnu Umar. Jadi maka hadirlah Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya Ibnu Umar. Bila mana dia masuk di dalam rumahnya Ibnu Umar, didapatinya langsirnya Ibnu Umar ni ada corak makhluk hidup. Ada makhluk hidup. Dan kita dilarang untuk melukis dan menggambar makhluk hidup. Tak boleh. Kita nak draw scenery, tak ada masalah. Draw lah Mount Everest, draw lah pokok, sungai, apa ni semua, tak masalah. Tapi draw makhluk hidup, haram. Di mana dalam hadis nanti oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menghidupkan apa yang dia draw tadi, iaitu as if dia nak jadi creator, pencipta. Itu dia punya significance belakang tu. Di sebalik itu, kenapa tak boleh melukis makhluk hidup. Sebab tu kalau kita dapati kadang ada beberapa kartun Arab contohnya, mereka buat bulat je, tak ada mata. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada apalah. The simplest form. Pasal apa? Mereka nak cacatkan benda tu. Jadi jangan sampai menyerupai makhluk hidup. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari, ceritanya dia datang ke rumah Ibnu Umar, didapatinya di dalam rumah Ibnu Umar ada sitar, ada langsir yang ada corak makhluk hidup. Abu Ayyub Al-Ansari terperanjat. Ya Ibnu Umar, ya Syekh, ya Habibi, ish hadha? Apa ni? Pasal Ibnu Umar ni seorang sahabat yang di antara kibarus sahabat, sahabat yang maksudnya dalam ketika mana Nabi hidup dia adalah sigharus sahabat, tapi kemudian bila mana Rasul dah wafat, beliau dah membesar dan seterusnya, dia adalah di antara sahabat yang paling alim, iaitu Ibnu Umar. Dan orang yang orang paling kuat dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar ni. Kalau dia tahu Rasul pijak dekat tempat ni, dia akan ikut pijak kat situ. Kalau dia tahu Rasul pernah duduk tempat tu, dia akan duduk kat tempat tu. Dia pergi haji, dia tahu Rasul pernah melewati sebuah tempat yang di situ ada sebuah pohon yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tunduk bila mana nak lalu tempat tu. Bila pada hari dia datang, pokok tu dah tak ada. Dahan tu dah tak ada. Tebang tu dah pokok tu dah ditebang atau dahannya dah tak ada. Dia lalu situ, dia tunduk juga tetap.
pasal Rasul pernah tunduk kat situ. Itu Ibnu Umar. Setiap satu apa Rasul pernah buat, dia nak buat. Jadi dia buat gini. Abu Ayyub tanya dia, kenapa? Ibnu Umar menjawab, ghalaba alayyan nisa. Ini dia masalahnya. Istilahnya, maaf kata mereka para wanita telah mengalahkanku. Dalam arti kata isteri-isteri ni. Jadi dia macam isteri-isteri dia yang beli, bukan dia yang beli, of course. Isteri dia yang beli. Alah tak apa layan gitu gini. Tak boleh lah macam gitu. Jadi dia pun macam, jadi Abu Ayyub datang, nampak ghalaba alayyan nisa, wanita-wanita telah mengalahkanku. Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Ibnu Umar, Man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaik. Ini kata-katanya Abu Ayyub Al-Ansari kepada Ibnu Umar. Man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaik. Orang yang aku risaukan akan, orang-orang yang aku risaukan akan berlaku pada mereka perkara ini, dan engkau adalah the very last person yang aku risaukan akan berlaku padamu. Abu Ayyub cakap gitu pada Ibnu Umar. Maksudnya dalam arti kata, out of semua orang yang ada, yang aku risaukan happen to them, yang where aku sebenarnya tak risaukan engkau, rupanya kau yang terkena. Man kuntu akhsha alaihi falam akun akhsha alaik. Aku risau terhadap orang yang mana aku tak risau kepada engkau. Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Ibnu Umar. Kemudian dia buat apa setelah itu? Dia keluar daripada rumahnya Ibnu Umar radhiyallahu an, dan dia tak makan daripada undangannya Ibnu Umar tadi. Itu baru dari segi adanya kemungkaran dari sisi corak makhluk hidup yang ada di dalam rumah itu. Okey, apa yang haram itu jelas, apa yang halal itu jelas. Kita ikut mana yang halal, kita ikut mana yang haram. Agama ni milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik ana, bukan milik entah, bukan milik siapa-siapa. Dan bila mana kita sampaikan qala Allah qala Rasul, Allah berkata, Allah berfirman, Nabi bersabda, kita dengar. Jangan kita ungkal. Jadi kalau dah jelas-jelas ada khamarnya, ada araknya, kalau entah boleh ubah, entah datang boleh untuk nak hilangkan. Misalnya anak saudara entah sendiri, majlis dia ada khamar, dan entah tahu insya-Allah taala entah dapat untuk mengubah perkara tersebut, khamar itu ditiadakan, arak itu ditiadakan, maka lakukan. Kalau tak, jangan hadir. Dan kiaskanlah perkara tersebut dengan kemungkaran-kemungkaran yang haram yang lain pula. InsyaAllah. Ada lagi? Tak ada insyaAllah? Alhamdulillah. Adakah doa-doa yang lain, doa yang lain kepada Allah Subhanahu jamaah baina semua kita? Kita nak doa kepada dua mempelai, kita doa lain daripada yang Nabi ajar. Apakah boleh? Itu je. Kalau entah nak tambah, bukan mengubah Kalau merasa, obviously soalannya adalah kita, Ustaz Zain kita bertanya apakah ada doa lain selain daripada barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Apakah merasakan doa itu terlalu sedikit atau macam mana? Cuma nak tahu apakah ada kepelbagaian dalam kalau misalnya, okey, soalannya very good. Kalau misalnya pertama saya lihat dari sisi yang pertama ada orang merasa awal pendek sangat, macam tak cukup. Orang Melayu ni suka macam gitu. Sikit sangatlah. Ini ke yang sunnah, betul ke, cukup ke, dapat ke pahala? Itu yang dia risau. Dia nak yang banyak. Yang banyak tak semestinya betul, yang sedikit tak semestinya salah. Two wrong doesn't make one right. Okey. Jadi barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, dan juga dia boleh doakan dengan doa orang yang
memberi makan, iaitu baik dalam walimah ataupun luar walimah, apa-apa bentuk undangan, ada doa Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberi makan kepada kami, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Ini kalau merasa doanya kurang, nak tambah banyak lagi. Kalau merasa kurang atau tak mampu nak terhafal, maka kita doakan berupa umum sahaja, tak ada masalah. Kita datang, janji kita doa, itu yang kita tak buat masalahnya. Kita datang, semoga Allah berkati akan perkahwinan kamu semua, insya-Allah semuanya akan terlahir daripada kalian berdua zuriat yang soleh dan soleha, dan seterusnya. Ini tak datang makan, dah makan, bagi duit, ambil berkat, jalan. Jangan. Dengar dulu orang berkaraoke, dari satu tukar kepada satu lagi, satu tukar kepada satu lagi. Naam. Jadi kemudian ambil berkat, jalan. Doa dia tak buat, which is the main reason kenapa seseorang itu menghadiri majlis walimah sebenarnya, untuk mendoakan bagi kedua pengantin. Kalau tak mampu nak hafal doa tadi, doa yang berupa umum, insya-Allah tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ada apa-apa lagi insya-Allah? Hari malam pun dah suntuk. Okey. Besok semua bekerja? Tak ada yang kerja Ada sebahagian yang kerja. Jadi semoga Allah mempermudahkan urusan kita semua, dan Allah melipat kali gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, dan menghapuskan akan dosa-dosa kita, akan bagi waktu yang kita telah spare untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang, kita sama-sama dengar faedah, balik kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada isteri anak kita, kepada kaum kerabat kita, kepada kawan-kawan kita. Jangan kita simpan bagi diri kita sahaja. That is selfish. That is very selfish. Entah seorang nak masuk syurga, orang lain tak payah masuk syurga. Jangan. Kita nak sama-sama masuk syurga, kan? Sama-sama kita nak masuk syurga. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.